254. Oh, jauh dah. 254 eh. 254 sebagaimana yang diriwayatkan. Ya kan? Betul tak? InsyaAllah 254. Sampai dekat habis di pertama ni lah. Ini juzuk pertama. Ada juzuk yang kedua. Itu pertama lah. Baik. Okey. 255 lah. Yang ini masih lagi dalam menjelaskan tentang melihara mata, lidah, perut dan hati. Jadi kita ambil mata dulu lah, kemudian lidah, seterusnya masalah lidah ya. Dan sambung ke 255. Kata musannif Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah anhu, maka adalah bagi anda ganjaran pahala dan ganjaran perbendaharaan tabung simpanan akhirat yang tidak terfikir pun oleh fikiran anda betapa besarnya ganjaran itu. Atau anda berkata as'alullah al-afiyah, aku mohon kepada Allah sihat wal-afiyah. Ya, yang ini kita lihat daripada muka surat 254 di bawah, di punca adalah kemudian ingatlah kepada nafas-nafas yang telah anda pergunakan untuk bercakap. Kita cakap berlidah ya, nafas-nafas yang kita guna untuk bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, sedangkan tidak memberikan mudarat pun kepada anda, andainya anda berkata astagfirullah, aku mohon keampunan Allah ya. Maka barangkali istighfar itu betul saat ketika yang mulia yang sangat diperkenankan doa, langsung Allah mengampunkan dosa anda, maka anda beruntung dengan keuntungan yang melebihi modal harta anda. Atau anda berkata la ilaha illallah, itulah kita masuk kepada muka 255 itu. Maka barangkali berbetulan doa anda itu dengan elok pandangan Allah Ta'ala, lalu dia perkenankan doa anda, maka anda telah terselamat daripada dunia dan akhirat ya. Kita memohon kepada Allah, ijabahnya adalah terserah kepada Allah. Ijabah doa kita terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita menyebut astagfirullahaladzim, memang itu diterima. Kelebihan istighfar ya, di saat bila pun ketika mana juga bila kita melafazkan astagfirullahaladzim, memang mendapat pengampunan daripada Allah. Berbeza dengan doa. Doa lain daripada istighfar. Bila kita mohon kepada Allah, dia akan lihat kepada keadaan masa ketika ya. Allah nak kabul tu, sebab kita dah lihat daripada awal kabulnya doa itu mengikut daripada tiga perspektif ketuhanan. Yang pertama sekali, Allah mengkabulkan apa yang kita minta. Kedua, Allah tangguh, tidak diberinya di dunia tapi diberinya di akhirat. Yang ketiga, Allah ubah, ganti. Kita minta A, dia bagi B. Tak semestinya kita minta A, dia bagi A. Tapi itu pada perangkat yang pertama kita sebut tadi ini, ada ketiganya bila kita minta A, dia bagi A. Dia tak tangguh. Yang kedua pula, kita minta, dia bagi, tapi dia tangguh. Dia akhirat baru dia bagi. Itu yang kita doa lain sikit daripada istighfar. Yang ketiga, di mana Allah ganti. Mungkin ada perkara yang lebih baik, tapi kita tak minta. Ada perkara yang lebih penting bagi kita, kita tak minta. Jadi Allah gantilah. Dia bagi apa yang penting. Jadi apa yang kita minta tadi, pada sisi Allah tak penting ataupun tidak baik bagi kita, maka Allah ubah. Itulah konsep doa dalam segi makbulnya. Berbeza dengan istighfar. Istighfar ni bila-bila pun kita sebut istighfar, Allah sedia mengampunkan. Itu lebih sikit lah daripada doa ya. Maka itu baik kita istighfar. Jangan berbanyak istighfar daripada doa ya. Kerana Allah lebih maklum, tahu apa perkara yang nak dibagi kepada kita. Sudah diazali ya. Pada ketikanya azali, Allah sudah pun mengetahui ya. Kalau kita lihat daripada segan yang mengenali sifat ilmu. Sifat ilmu ya, ta'luqnya tanjidil qadim, suluhi qadim, kemudian tanjidil hadis. Itu ta'luq ilmu. Sifat ilmu Allah tu
Dia ada tiga. Yang pertama sekali tanjidil qadim. Ya, maknanya Allah sudah pun menentukan daripada awal lagi apa yang nak dibagi kepada kita. Nah, sampai ketika masa itu bertepatan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah mengikut ilmunya, maka kita akan mohon kepadanya. Itu kita kena faham tu ya. Itu dalam bab tauhid akidahnya. Tanpa kita menilai sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua disebut suluhi qadim. Maknanya sudah ada ilmu Allah, ya. Makhluk yang dibuat tu, apa nak dibagi kepada makhluk tu? Apa yang perlu diberi kepada makhluk itu sudah ada dalam suluhi qadim. Ya, yang mana tidak ada awalannya. Suluhi qadim ini maknanya kata dia tertakluk kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada awalan. Itu suluhi qadim. Dan di hadis ini implementasi Allah makbulkan. Allah tunaikan seperti mana yang ditakdirkan, yang telah ditentukan pada azali. Ini kita panggil di mana Allah telah berikan kepada kita perlaksanaan daripada apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita mengaji sifat 20 ya. Jadi bila kita mengaji sifat 20, kita faham konsep tiap-tiap sifat itu. Maka bila kita berdoa, kita akan faham bahawa doa itu tertakluk kepada pertama kepada tanjidil qadim itu. Tuhan dah kerti. Sampai Imam Ghazali kita hantar, kita nak kat tangan pun, itu juga ketentuan Allah. Allah juga nak menentukan kita nak kat tangan, takat mana nak kat tangan, bagaimana bentuk sifat kita mengkat tangan, sudah ditentukan oleh Allah. Itu dia. Nah, apa nak doa pada mulut kita, ya, doa kita nak baca pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kita nak faham baik. Bukankah menjadi kerugian besar, kebodohan yang amat jelek? Jelek ini buruk. Ambil buruk sekali melepaskan peluang baik untuk diri anda mendapatkan semua faedah-faedah mulia ini dan anda jadikan din, agama dan waktu anda untuk perkatakan perkara-perkara yang tidak faedah. Paling kurang pada perkataan perkara yang sia-sia itu akan memastikan anda mendapat celaan, hisab dan tertahan lambat masuk surga pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya elok perkataan orang yang berkata, wa idza mahamamta bin nutqi fil batal faj'al makanahu tasbiha. Dan apabila sahaja anda mau menutup kebatilan, jadikan tempatnya untuk bertasbih kepada Tuhan. Jadi kita sentiasa maknanya menjaga awas perkataan yang keluar dari mulut kita ni. Seperti mana dimaklumkan dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali telah membataskan ada sebanyak 17 jenis perkataan yang tidak memberikan manfaat. Ya, tidak beri manfaat, berdosa, boleh menjadi mudarat. Nampak? Ada 17 sifat. Ya, dia tak sebut dalam kitab ni, sebut dalam Ihya Ulumuddin, sebut dalam Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Bani, ataupun dalam Bimbingan Mukmin Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Tentang beliau rujuk lah, tu ada dalam Rumi tu. Jadi tak tu ada dalam bahasa Rumi, diterjemahkan dalam bahasa Rumi. Jadi kita boleh rujuk. Ada 17 perkataan, dia panggil afatul lisan, ya, perkataan-perkataan yang membawa kepada lawa sia-sia, membawa kepada mudarat. Ada yang dibawa kepada dosa, na'udzubillah. Ada ketiganya dibawa kepada murtad, na'udzubillah. Salah cakap jadi murtad. Jauh, dia tak sedar. Sebab berlakunya murtad itu dengan 3. Pertama perkataan, kedua perbuatan, ketiga i'tiqad. Nampak? Itu kita kena jaga. Jadi maknanya baik kita ganti. Ganti dengan kalimah-kalimah yang baik, perkataan yang baik, dan telah pun diberikan sebagai satu laluan pahalanya besar. Pertama baca Quran. Ya, kita banyak-banyak baca Quran kan baik-baik. Masa-masa yang terbaik. Ya, di antara masa-masa terbaik ini dia ada beberapa masa yang paling berharga. Allah bagi masa dekat kita ni, ya, untuk kita memanfaatkan masa itu mencari masa-masa yang berharga. Masa yang pertama sekali paling berharga masa solat. Masa kita bermunajat dengan itu masa yang paling berharga. Ya,
Seorang hamba sebelum bermunajat kepada Allah memakan masa mungkin 20 minit, mungkin setengah jam yang kita guna untuk bermunajat dengan Allah itu terlalu baik, mutunya terlalu tinggi, ya, faedahnya begitu sangat bermanfaat. Jadi maknanya dalam hayat kita berapa kali, berapa banyak masa telah kita guna untuk munajat dengan Allah, itu kita kena fikir, ya. Maka itu para alim ulama, ya, para alim ulama, hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah ini, mereka perbanyakkan masa dengan beribadat sembahyang. Ya, Syekh Ali Husain Zainal Abidin, ya, cicit Rasulullah SAW, anak Zainal Husain, dia sembahyang satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat, ya. Dalam sama-sama ada dalam musafir atau dalam mukim, sama ada dia berjalan ataupun tidak, dia akan lakukan salat sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat itu masuk yang wajib lah, masuk yang fardunya, masuk yang maktubahnya, ya, masuk yang nafilahnya, masuk yang mutlaknya. Jadi satu. Itu di antara masa-masa yang orang buat kerja haji. Dia pergi ke Mekah, walaupun dibagi masa 40 hari, ya, dia manfaat 40 hari itu. Kita kena manfaat 40 hari itu untuk apa? Ya, melengkap di tempat tidur, dan bilik-bilik hotel, ya. Kita kata kan? Tak betul, ya. Mesti perbanyakkan amalan yang paling dituntut ketika orang menunaikan haji dan umrah ialah tawaf. Tawaf Baitullah. Nampak? Tidak pakai Rasulullah menganjurkan untuk tawaf sebanyak 50 kali. Ya, 50 kali. Tadi ini makanya apa nama? Dia sebut dia marrah 50, ya. Khamsin marrah. Bukan khamsin ashwa. Ashwa itu pusingan. Dia kata 50 kali itu 50 kali 7 lah. 7 pusing. 350 kali pusing. Kita buat ansur-ansur. Manfaatkan masa-masa kita di Mekah tu. Itulah masa berharga yang paling kita dituntut di Mekah. Jadi kita guna masa tu perbanyakkan tawaf, ya. Itu saya tekan, ya, khususan kepada orang yang memilih, yang melaksanakan haji secara tamattu'. Orang bekerja haji secara tamattu' ni dia banyak masa lapang, tidak terikat dengan mata nerang. Habis dia banyak umrah 4 jam, ya. Masa-masa dia tunggu sampai 8 Zulhijjah baru nak pergi haji pula. Masa-masa tu masa lapang tu dia panggil haji tamattu'. Haji bersenang-senang, haji relax. Masanya banyak, berlapang-lapang, tinggal lagi dia tak duduk di Malaysia, duduk di Mekah, ya, itu. Jadi orang tak pandai manfaatkan masa itu, gila haji dia. Gila masa-masa di Mekah. Kemudian ada pula, ya, disebut dengan dasar hadis yang sahih, ya, 2 rakaat di Masjidil Haram menempati 100,000. Besar tu. Nampak. Jadi kita ragu, bagi kita bukan penduduk Mekah yang afdal tawaf. Bagi penduduk Mekah sembahyang sunat. Jadi beza, ya. Kita yang bukan penduduk Mekah, bagi kita tawaf lah paling dituntut sekali, ya. Bagi penduduk Mekah pula sembahyang sunat tu sangat dituntut. Jadi kita waktu-waktu duha kita buat juga solat duha tu, tapi kita gunakan masa duha itu untuk bertawaf. Contoh, malamnya kita bangun untuk tahajud, kita buat juga tahajud. Sebab itu satu kelaziman yang kita kena buat, ya. Itu atas diri kita. Kita perbanyakkan tawaf. Bukan tawaf tahajud, nak tawaf tahajud pula terkejut lah. Aku tawaf tahajud anak Allah kacau, kena ubah kita mana. Aku tawaf sunat lah, ya. Buat banyak-banyak. Itu dia antara kita nak manfaatkan kalimah kalam kita, masa kita. Boleh faham, kan? Kita rencanakan itulah, faham. Kemudian habislah tu perkataan ni kita cuba manfaatkan, baca Quran, kita berzikir, ya, perbanyakkan salawat atas Nabi, buatlah 1000 kali sehari, ya. Kemudian kita banyakkan tasbih, kemudian kita banyakkan istighfar. Itu lebih contohlah. Masa-masa itu kita perbanyakkan zikrullah. Itulah masa-masa yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Kerana demi masa manusia rugi, pasal tak manfaat.
Ya, Allah bagi tajuk ya kepada orang yang memahami masa wal 'asr innal insana lafi khusr. Dia ada benda illa di depan, ada kecuali, bukan semua orang buang masa. Ya. Jadi pendek kata, kita manfaatkan hidup ini dengan antaranya kalam kita lah. Itu paling banyak kita guna pakai. Baik. Sebab itu bila Allah menyebut Nabi Allah Musa, menyambut Nabi Allah Musa, mengundang Nabi Allah Musa ke Jabal Tur Sina, ya, selama 40 malam. Asalnya 30. Dia kena denda lagi tambah 10 malam. Jadi 40 malam. Maka Allah sepanjang itu Allah berkata-kata, wa kalama Allah Musa taklima. Berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalimah yang sempurna. Sempurna ini maknanya tidak ada huruf, tidak ada suara, nampak ya? Tidak ada vokalnya, ya, tidak ada wala, tidak ada akhirannya. Itu kalimah-kalimah yang sempurna. Allah punya kalimah yang sempurna. Kita tak sempurna. Ya, kita perlu banyak sekali bantuan, pertolongan, ya, sandaran untuk menghasilkan kalimah. Kita perlu kotak suara, kita perlu gerak suara, ya, kita perlu pada nada, kita perlu pada bunyi, kita perlu pada angin, ya, bila kita perlu pada nafasan, paling banyak sekali, ya. Itu menjeliti bahwasanya kita punya kalam tak sempurna. Jadi maka Allah berkata kepada Musa, bukan Musa berkata kepada Allah. Allah berkata kepada Musa, kata Syekh Al-Umar Nawawi Al-Bandi ulama besar, ya. Dia kata di kira-kira selama 40 malam tu Allah berkata dengan dia sebanyak 442,000 perkataan. Banyak, banyak. Tapi nilai dia macam bukan keluar perkataan tu. Kira-kira masa 40 tu kalau kita dah bercakap, kalau kita sendiri bercakap, dia menempati 480,000 perkataan. Nampak, ya? Oh, banyak lah, ya? Kita sehari banyak mana kita bercakap? Banyak, ya? Habis sangat kita nak apa, kita minta, tak kita diam, tak banyak. Dan sehari, mungkin tak sampai 1,000 perkataan per sehari, ya? Ada yang cakap 1,000 perkataan, tak ada, ya? Saya banyak cakap, saya banyak. Saya terlibat, banyak cakap. Kalau tak banyak, tak cakap. Itu senang, ya. Sebab itu bila kita baca Quran kena ada bunyi, bagi dengar pada suara, bagi dengar pada telinga kita. Bahawa perkataan itu wujud. Nampak? Kalau kita tengok mata ada baca dalam hati, ya, itu bukan baca. Tak keluar perkataan, bunyi. Nampak? Kita baca Quran, bagi kita dengar. Biar keluar, jadi perkataan. Bila tak bunyi, bukan perkataan. Dia. Banyak orang tak faham kan? Dia tengok pegang Quran, senang. Tak keluar suara. Ya. Macam mana dia? Maknanya, dia tak kenal perkataan. Bunyi. Itu ni antara kita mengira. Sambung perut pula. Perut. Cukuplah kepada anda mengingat bahawa maksud anda dalam hidup ini adalah beribadat. Sedangkan makanan adalah benih amal dan air penyiramnya. Daripada makanan akan bertunas dan tumbuhnya amal. Ya, apabila buruknya benih, nescaya tanaman tidak akan elok. Ya, malah padanya ada bahaya yang akan merosakkan tanah anda, ya, jiwa kita lah. Lalu anda tidak akan berjaya buat selama-lamanya. Berkaitannya perkara ini telah sampai kepada kami daripada Ma'ruf Al-Kharqi. Tengok nota kaki di bawah, siapa dia ni? Ya, beliau adalah Abu Mahfuz Ma'ruf bin Farus Al-Kharqi, berasal, ya, dari perkampungan Kharq di Baghdad, Iraq. Ya, seorang tokoh sufi yang dianggap wali dan mustajab doanya. Ya, kuburnya di Baghdad menjadi tempat kunjungan orang. Beliau menjadi hamba sahaya kepada Imam Syiah Ali bin Musa Ar-Ridha. Ya, semasa kanak-kanak, ya, Imam Syiah Ali bin Musa ini bukan orang Syiah. Orang Syiah yang menjadikan dia idola dalam tuntutan dan juga dalam amalannya. Itu tak betul lah. Jadi dia bukan Syiah, ya, cucu cicit Nabi, ya,
Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, ya, yang antara 12 imam-imam yang dipakai oleh Syiah Imam Daulah. Semasa kanak-kanak, ya, Syiah Ali semasa kanak-kanak beliau telah dihantar oleh kedua ibu bapaknya yang beragama Kristian kepada seorang pendidik. Pendidiknya telah menyuruhnya mengucap Tuhan itu salah satu daripada tiga. Ya, maka dengan tegas beliau menyangkal dengan mengatakan bahawa Tuhan itu satu. Ya, pendidiknya telah memukul Ma'ruf dengan pukulan yang teruk. Dengan itu beliau telah melarikan diri kepada pendidiknya. Mengetahui keadaan itu, ibu bapaknya berkata, moga-moga Ma'ruf kembali ke rumah dengan menganut mana-mana agama pilihannya. Ini mak bapak dia sedang kisah. Apa agama aku boleh lah, asal dia ada agama. Tak betul, no? Ini selamatnya yang kata tadi ini, Abu Mahfud Ma'ruf Al-Kharqi ini, dia lebih terpelihara dan terjaga dan jadi seorang ulama wali Allah. Dia adalah seorang hamba khadam kepada cucu Nabi, ya, Ali bin Musa Ar-Ridha. Itu kelebihan dia, ya, kelebihan. Itu dia buat bimbingan, ya. Jadi makanya kita baca di sini diikut daripada belakang dia. Mengetahui kerana diri ibu bapaknya, moga-moga Ma'ruf kembali ke rumah menganut mana-mana agama pilihan. Pasal dari mana? Dari mana itu? Ma'ruf Al-Kharqi kemudian telah memeluk Islam di hadapan tuannya Ali bin Musa Ar-Ridha. Ya, tuan dia mengislamkan dia. Cucu Nabi, ya. Ini Ali bin Musa, cucu Nabi. Selepas itu beliau pulang menemui bapaknya. Ketika mengetuk pintu, beliau ditanya siapa? Jawabnya, saya Ma'ruf. Jawabnya kemudian beliau ditanya lagi, atas agama apa kamu kembali? Balik ini bawa agama apa? Bapak dia tanya, ya. Jawabnya atas agama Islam yang benar. Kemudian kedua ibu bapa telah mengikut jejak langkah beliau memeluk agama Islam. Dia bapak dia bukan Islam, Kristian, ya, Kristian, ya, agama Islam. Baik. Kristian yang salah lah, bukan Kristian yang betul, ya. Kristian ni memang salah lah. Ya, bila bunyi Kristian itu salah. Ya, dia sandarkan agama kepada Nabi Isa, kan. Kita Islam tak kata Muhammadian, ya. Pasal kita sandar kepada Allah, Islam. Ya. Itu yang kita betul. Dia Kristian, bila sebut Kristian tu memang tak betul, ya. Sebab dia bersandar kepada Kristus. Ya, Jesus Kristus. Jadilah agama ni Kristian. Kita tidak bersandar kepada agama Nabi, kita kata agama Islam, ya. Kita bukan negeri Paul Muhammadiyah, tak betul lah. Nampak, ya? Itu ada beza sikit, ya. Jadi kalau kata Kristian, tak betul lah. Nasara, agama Nasara, agama yang dianut di negeri Nazari, agama yang dianut di negeri Nazari kerana Nabi Rasulnya dilahirkan di Nazari. Maka umatnya dipanggil Nasara. Nasara atas nama daerah negeri, bukan nama agama. Nampak? Tapi agama itu dianut di Nazari. Bani Israel yang ada di Nazari itu beragama Islam. Nampak tak? Tapi tak dia panggil Islam masa tu. Dia panggil Hanif. Hanif, ya. Belum ada lagi lah. Jadi semua Rasul-Rasul bawa Islam. Semua Rasul-Rasul bawa Islam. Tapi tak punya Islam lagi. Nampak? Sebab tu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada anak dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Pak. Jangan kamu mati mereka dalam menganut agama Islam. Kamu menyerah kepada Allah, taslim. Itu paling betul, ya. Bersandar kepada Allah, bertuhankan Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, bimbang dan takut kepada Allah, itu artinya taslim. Nampak? Itulah kita, ya. Jadi maka itu apa yang disebut sebagai surah baru-baru ni ada bunyi sesuatu dia masalah dengan Ashabul Kahfi, ya. Dia berada di ketiga agama Kristian. Sebenarnya bukan agama Kristian, dia dulu dengan Nabi Isa. Dia muncul dulu dengan Nabi Isa, ya. Dia bermenganut agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS, agama Islam. Kita kekal dalam doa kita, ya. Hanifan muslimah, kita sebut, ya. Wajahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslimah. Kita sebut Hanif, kita ni agama Hanif, agama Islam, ya. Masih kita kekal lagi. Al-Imam Syafi'i pilih doa iftitah ini untuk dibaca. Doa iftitah ada 9 jenis. Doa iftitah ni ada 9 jenis.
Ya, kita dah baca lah ni baru 2 orang. So, jadi dan semayang tasbih 1-3 kita baca sekarang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu. Ini pun bukan Nabi yang baca, sahabat dia baca. Ketika semayang untuk imam, mengikut Rasulullah, keluar pada mulut dia. Sebab dia suka kalimah ni. Kerana dia dengar Nabi beritahu, Nabi cerita satu ketika Nabi apa? Ya, ketika aku dilahirkan, masa aku keluar pada perut ibu aku, Allah Ta'ala letak kalimah ni, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar. Baca betul tak? Jangan Allah Akbar kan? Allah Akbar kabira tak betul ya? Dia kena hidup roh tu ya. Baca Akbar ikut makna habis, makna ikut habis. Tak dia benar, tak dapat pahala. Kena hidup roh tu, Allahu Akbar kabira, ya, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca macam tu. Nabi ketika keluar daripada perut ibu dia, perut ibu ni, perut bukan kemaluan, perut kiri, ya, buka perut belah kiri itu, Nabi pun dilahirkan. Proses. Jadi maknanya Ibu Aminah kekal darahnya, tak hilang sampai dia mengkal. Fatimah Az-Zahra melahirkan Hasan Husain juga melalui perut, ya, perut kiri, ya. Asyah begitu juga dengan Maryam melahirkan Nabi Isa juga melalui perut kiri. Di mana sebab ni? Dalam kitab Nihayatul Zin. Nihayatul Zin tapi ada hari ini terjemah bahasa Melayu. Kitab Syekh Nawawi Al-Madin, satu kitab yang begitu luas dalam segi hukum fiqh, ya. Kitab fiqh. Jadi kitab itu asalnya kitab Arab, sekarang ada terjemah oleh Jaha Birsa, satu percetakan di Johor, ya. Dalam itu tuan-tuan boleh baca cerita mengatakan bahawa Ibu Aminah melahirkan Rasulullah melalui perut belah kiri. Jadi tak kacau lah kemaluannya, nampak proses terpelihara, tak dapat tengok aurat dia tu. Aurat dia, aurat mughaladhah, aurat yang berat, ya. Aurat mughaladhah, ya, apa yang mana kubur dan dubur itu masuk dalam aurat mughaladhah. Nampak atas sikit sampai ke susu dia panggil aurat mutawassithah. Yang boleh terbuka muka dia, terbuka dua tapak tangan dan belakang tangan itu dia panggil aurat mukhaffafah. Macam Najib tu lah. Itu faham ya? Itu kita kena tahu ya? Itu buat fiqah. Dan kita fiqah disebutnya tu aurat mukhaffafah. Aurat itu yang boleh nampak muslimah sekarang ni, dapat aurat mukhaffafah, aurat yang harus dilihat, nampak tak? Oleh yang wajar dilihat, bukan ditengok, yang wajar dilihat. Faham tak tu tak? Baik. Macam kita nak tengok anak kita, suami nak tengok isteri dia, ya. Itu dia. Bagai-bagai lagi lah. Sambung ya. Dan apa yang kata tadi ni, ketika Rasulullah dia keluar pada mulut Nabi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ketika Rasulullah dalam perut, ya, lagi 3 hari nak lahir Nabi, ya. Bunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika la. Tapi bunyi yang perut sebelum Nabi lahir, nampak? Maknanya kata Rasulullah sedia keluar menyambut seruan Allah, ya, daripada awal. Maka itu dikekalkan sebagai satu ibadat, satu zikir dalam ibadat haji, ya, ibadat haji sahaja. Menjelang kita zikir tak ada apa-apa. Kalau kita baca tarbiyah ni tak ada apa-apa, kosong lah. Bukan dia nak bayar, nak zikir dia berapa pahala, kena bayar 15,000. Bahawa zikir itu ada pahala dia, bayar 15,000, labbaik Allah tu ada pahala. 15 atau 33, dan ini 33 lah. Dia sebab dia kena menghadap miqat makani dulu. Dia kena jumpa miqat makani dulu, barulah dia kena berihram. Bila sudah berihram, baru sunat dia bertarbiyah. Kena bayar 15. 33,000. Itu insya-Allah. Baik. Sambung. Kita ni kita pinjau sikit ni, kita patah balik ya. Dan perut tadi ya, baik perut.
Kata musannif ya, apabila kata musannif, habis kita sambung baca tadi, kita baca riwayat latar belakang ya, Ma'ruf al-Kharqi tadi. Dan kita tengok takbir kita baca tadi ini, diceritakan ketika beliau sakit hampir mati. Ini Ma'ruf al-Kharqi, muka surat 256 bawah. Beliau terberpesan yang katanya, apabila aku mati, maka hendaklah kamu semua sedekahkan bajuku ini, kerana semuanya aku mahu keluar daripada dunia bertelanjang sebagaimana aku masuk ke dalam dengan bertelanjang. Kita kena kapan ya. Betul kita kata bahasa dia kapan, bukan bawa bertelanjang lah. Jangan ada pakaian dunia. Ya. Nak hadap Allah, dia suruh peringat kapan dia lah, maksud tu lah. Jadi kita kapan bukan begitu saja. Memang kapan tu menutup aurat kita yang secara asalnya. Jadi kita tak pakai baju, tak pakai seluar, kerana itu adalah pakaian dunia. Kita nak meninggalkan dunia, kita tak boleh ada sebarang sejebisan daripada dunia. Macam itulah orang bekerja haji ni, ya. Nabi katakan butuh kemuta qabla tamut. Nabi kata mati ketika sebelum kamu mati kan itulah. Maknanya mati ketika sebarang unsur-unsur duniawi kita tidak bawa bertemu Allah. Maka tu kapan dia kapan dengan kain yang lepas, bukan kain yang bersarung. Kita tak kapan dengan kain bersarung, kita kapan dengan kain lepas. Macam juga orang dalam ihram lelaki pakai kain lepas, bukan kain yang bersarung. Itu beza dia, itu faham baik. Jadi maka dia besar dari bawah ya. Apabila aku mati, hendaklah kamu semua sedekah baju aku ni kepada sungguhnya aku mau keluar dari dunia bertelanjang sebagaimana aku masuk ke dalamnya bertelanjang. Pakaian semua sedekah dia. Aku mati. Antara kata-kata hikmah beliau ialah kasih sayang itu bukan kurniaan manusia, tapi adalah kurniaan rahmat daripada Allah. Allah juga yang menanamkan jiwa kita suatu unsur yang sangat murni, yakni mahabbah. Sebab itulah puncak amal ibadat kita, tauhid kita. Tuan-tuan, kita tauhid kita ni kena sampai kepada 3. Kalau tak sampai 3, kita belum lagi tergolong orang yang mentauhid dengan Allah. Faham ya? Walaupun kita mengaji ilmu tauhid, kita khatam, kita tauhid, berguru ramai dengan guru tauhid, tapi dia kena sampai kepada 3. Kalau tak sampai 3 ni, kita punya tauhid itu belum mencapai kesempurnaan. Yang pertama sekali, tauhid itu mesti sampai kepada tawakal. Kita bertawakal hanya kepada Allah semata-mata. Tidak bertawakal kepada habis. Maknanya kita tak bergantung kepada makhluk. Bila tawakal maknanya kita tidak bergantung kepada makhluk. Kita dari Allah, kita akan kembali hanya kepada Allah, maka kita hanya bergantung kepada Allah. Itu tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal sebut kan. Antara ciri-ciri iman haqqan, iman yang sempurna, iman yang hakiki, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertuhan mereka bertawakal. Itu paling penting. Kedua, ridha. Sebab Allah boleh masuk kita dalam syurga kena ridha. Kalau tak ridha, kita tak syurga. Ridha itu adalah rahmat daripada Allah paling besar kepada umat. Nampak tak? Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Itu dia. Saling meredai antara makhluk dengan Allah. Allah pun redha, makhluk pun redha, hamba dia pun redha dengan kerana khasyah, takut. Takut apa? Takut makam Tuhan. Bukan takut orang ni, takut hantu, takut harimau kan. Takut makam Tuhan. Dia dah tahu Tuhan tu ada makam sebagai makam ketuhanan. Macam anak lah, hormat bapak, pasti bapak ada makam bapak. Kalau bapak tak ada makam bapak, anak tak respect. Nampak ya? Anak boleh minta bapak, bapak sebatang tu dia. Ada orang tu bapak minta rokok kat anak, minta rokok bapak. Dia pergi ambil dalam poket bapak dia terus. Depan saya tengok ni mata ni. Ya. Saya kata tak boleh buat begitu kat anak hang lah. Tak boleh. Ini bukan cara dia. Nampak? Dia tak ada hormat. Hang tak ada makam. Tak ada makam bapak. Nampak? Tu lah. Bahasanya kalau ada makam bapak, tu lah macam saya tengok tadi. Dia ni rugby player. Besar tinggi akan. Tak. Ya. Tadi sokok. Dia nampak bapak ni, bapak ni kebetul dia buat lah. Bapak dia kebetul dia sikit. Dia boleh dukung bapak dia nampak. Tapi takut bapak. Buang bapak aku ni. Ada makam. Bapak tu ada makam. Nampak? Ya?
Bapak dalam makam, dia ambil rokok dalam poket bapak. Boleh faham kan tuan-tuan? Macam tu juga Tuhan. Kalau cuma kita tidak takut dosa, takut jatuh dalam kancah, takut tak jumpa Tuhan, ya. Takut pertama, kita takut yang sebut dalam zikir apa nama, Ratibul Haddad. Dalam zikir Ratibul Haddad, Syekh Abdullah Said Ba'alawi dia mengajarkan, ya amanal khaifin amina bima nakhaf, ya amanal khaifin samin bima nakhaf, ya bil khaifin najina bima nakhaf. Betul tak? Ya? Daripada ini zikir yang disusun oleh Said Abdullah Al-Haddad Al-Ba'alawi dalam Ratibul Haddad. Dia karang yang ni pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dia dapat menyaksikan malam Al-Qadar. Malam tu dia pun susunlah zikir-zikir ini, panggil Ratibul Haddad. Ada dalam Majmu' Syarif juga, ya. Patut kita kena baca Ratibul Haddad, ya. Barang kalau boleh sebulan sekali pun jadilah. Sebulan sekali pun jadilah. Awal bulan masuk kita baca Ratibul Haddad, zikir Ratibul Haddad. Oh, masya-Allah lah, cukup cantik, ya. Ada manfaat, memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Dalam tu ada zikir ni. Jadi kita buat lagu, ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan hamba-hambamu yang takut kepada makamnya. Nampak? Ya. Amankan kami daripada sakaratul maut sebelum mati. Jadi nampak tak, ya? Lepas kita Allahumma hawin 'alaina fi sakaratul maut, kita minta lindung daripada beratnya. Memang kena sakaratul maut, tapi kita nak yang ringan. Hawin ringan kan. Kita buat baik kami. Di mana walaupun kami dalam sakaratul maut mati, kami masih boleh ingat Allah, boleh ingat kalimah Allah, boleh ingat akhirat, boleh ingat Al-Quran. Itu kita nak. Mabuk yang boleh ingat Allah. Jadi jangan mabuk tak ingat Tuhan tu. Yang ni kita tak mahu. Sakaratul maut memang kena jadi. Semua orang akan kena. Awal-awal ni sakaratul maut ni 6 bulan sebelum kita mati. Itu paling awal. Ya, 6 bulan sebelum kita mati boleh jadi sakaratul maut. Dan paling dekat tak sampai setengah jam. Setengah jam saja sakaratul maut dia. Kemudian Allah pisahkan rohnya. Ya, sakaratul maut kemudian masuk kepada apa nama, nazar, kemudian muhtadar ni proses misahan roh dengan jasad. Allahu a'lam. Kita kena faham tu. Itu kita minta lindung dulu. Takut apa? Yang pertama, kita mabuk sakaratul maut sehingga kita lupa Allah. Takut tu. Itulah makam Tuhan. Nampak, ya? Boleh faham. Yang kedua, ya amanal khaifin salimna bima nakhaf. Wahai Tuhan yang aman orang yang takut kepada makam Tuhan, ya. Dia ada dua makam Tuhan ni. Kita beri sifat 20. Pertama, makam Tuhan istighna. Kedua, makam Tuhan iftiqar. Itulah makam Tuhan. Nampak? Ya, istighna, iftiqar. Dua sifat ni kita faham, kita kenali, kita kuasai dengan baik. Itu artinya kita takut makam Tuhan. Sebab dia istighna an kulli ma siwa, di mana Allah kaya dengan segala sesuatu. Semuanya Tuhan pegang, bukan kita. Nyawa kita, roh kita, melihat cahaya mata kita, mendengar deringan telinga kita, semuanya itu adalah dipegang oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Maka itu Allah kaya. Jadi kita istighna. Jadi kita tak akan buatlah benda-benda tak elok. Kita akan gunakan manfaat. Seorang anggota-anggota macam kita baca di bab perut ni. Sebab berita perut kita akan gunakan jalan yang baik. Sebab dia adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya. Allah tu istighna. Ya. Kenapa istighna Allah SWT? Buktinya di mana? Duduk. Ya. Antaranya sama' basar kalam, sami'un basirun mutakallimun 6. Ya. Kemudian kita ada lagi di sana sambung 6 tadi, duduk di dalam ilaha, la ilaha. Ilaha tu di situ ada sama' basar kalam, sami'un basirun mutakallim. Ada 3 makna, ada 3 ma'nawiyah. Nampak, ya? Itu antaranya bawa makam Tuhan lah. Allah mendengar, Allah mendengar, dan Allah melihat, dan Allah berkata-kata. Silakan muazzin Ghazal Rahmat mengumandangkan azan dulu, silakan. Ya. Jadi kewajiban atas kita sendiri yang kita telah memanjangkan sebanyak kita sebut tadi, ya.
Iaitu dalam masalah kita menjaga kerana takut pada makam Allah SWT. Ya amanul khaifin salimna mimman nakhaf. Ya wahai Allah, wahai Tuhan yang mengamankan, ya, orang-orang yang takut kepada makamnya, salimna, selamatkan kami daripada fitnah dan azab kubur. Ya, fitnah dan azab kubur. Confirm semua orang tak boleh lari daripada fitnah kubur. Fitnah kubur semua orang tak boleh lari. Ya, walaupun kita baca tabarakal ladzi sejak malam, semua orang kena azab kubur. Confirm, memang confirm, semua kena. Tinggal lagi ringan dengan berat. Ketika Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi, dia ni orang Yahudi masuk Islam. Ya, dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq Ahzab, dia banyak luka, habis satu badan dia luka berdarah. Nampak? Jadi ketika dia makan, masuk liang, Nabi kata kalau orang ada lepas pada azab kubur, tentu Sa'ad dah lepas dah. Sa'ad pun kena himpitan kubur. Kita tak boleh lari, ya. Himpitan kubur semua orang kena. Tapi himpit ni ada dua. Bunyi himpit takut je lah, betul tak, ya? Tapi himpit tu ada dua. Satu himpit, seolah-olah pelukan seorang ibu kepada anak. Kubur tu ibu kita, bumi ni ibu kita, ya. Dia himpit kita, dia pegang kita, dia peluk kita dengan penuh kasih sayang. Himpit ni tak sakit. Satu lagi himpit macam wrestling, hak organ himpit. Yang tu orang lah berselisih tulang rusuk. Tu dua. Jadi himpitan orang tak boleh lari. Sebab tu Nabi kata semua orang tak dapat lari pada himpitan kubur, azab kubur. Kalau semua orang terlepas, kalau ada orang terlepas, tentulah Sa'ad orang yang pertama terlepas. Walaupun dia mati dalam keadaan syahid, ya, tapi dia kena juga himpitan. Himpitan ni pelukan kubur ataupun himpitan kubur. Macam dua orang lah. Macam di mahsyar, semua orang kena azab mahsyar. Kena berdiri juga. Mahsyar tempat berdiri. Ya. Ada orang berdiri 50,000 tahun. Ada orang berdiri 25,000 tahun. Kita pun ada situ juga. Orang-orang yang saleh pun kena berdiri juga. Ya. Tapi orang yang saleh ni, dia berdiri sekadar 2 rakaat salat tu dia. Masa dia dinisbahkan dengan 50,000 tahun, bagi dia sekadar 2 rakaat sembahyang. Nabi kata cukup cepat dia berdiri. Terus dia dibawa daripada mahsyar pergi kepada mizan, kemudian bawa kepada as-sirat mustaqim, kemudian jumpa haud Nabi. Tu antaranya. Ya, maknanya kita harap kita dapat 2 rakaat tu lah. Ya. Di sini kita boleh rasa tentang mana? Tentang sembahyang. Di dunia ni kita sembahyang. Bila kita rasa lama tu berat, ada dosa. Nampak? Bila kita rasa lama, kita nak sembahyang pertama, masuk-masuk waktu tu kita rasa Allah, nak sembahyang pula. Bila ada perasaan itu, maknanya kita ada dosa. Ada dosa. Kita ada dosa. Kedua, kita rasa malas, segan sembahyang. Bila tak cakap lah, maknanya kita ada dosa. Yang ketiga, berdiri rasa lama. Ya, 4 rakaat Zuhur dia rasa cukup lama. Dia tak mau buat sunat. Dia nak kita buat sunat, dia rasa berat. Sebab tu Allah Ta'ala, wa innaha lakabira. Sembahyang tu berat. Ila 'alal khashi'in, orang yang khusyuk saja. Ya, orang yang khusyuk ni, kita tahu sifat-sifat orang khusyuk ni. Disebut dalam surah Al-Mu'minun, kan? Kita buka di ayat 1 sampai ayat 11, kita berjumpa sifat orang khusyuk. Itu dia antaranya. Jadi kita kena cari jalan. Macam mana aku nak jadi hamba-hamba Allah yang terpilih? Lihat pula dalam surah Furqan, Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ya. Macam mana nak jadi hamba Allah yang Rahman, Ibadur Rahman? Buka surah Al-Furqan. Buka tengok. Ya. Itu di antara jalan-jalan yang kita boleh lalui secara yang lebih mesra dan kita akan dapat kelebihan. Jadi yang kedua, lepas pada azab kubur. Kita minta lepas pada azab kubur. Carilah amalan-amalan lepas pada azab kubur. Ya. Amalan yang paling mudah lepas pada azab kubur ni mengaji ni. Hadir majlis ilmu. Ya. 1 jam kita duduk majlis ilmu sama dengan setahun kejahatan kita di padang. Sejam duduk majlis ilmu, setahun dia punya amalan-amalan buruk kita di padang. Dia jadi lembaga penepi filem. Segala gambar-gambar kita tak elok daripada, segala dosa-dosa kita tak elok semua dihapus.
1 jam belajar ilmu. Tak kira lah nak duduk tu dengar ke, mengaji ke, lena ke, tak kira. Asalkan dia ada dalam majlis ilmu. Dia orang kalau lena, tak kira dia. Dia bukan lena dia rumah, lena dia majlis ilmu. Tempat yang baik. Sebab kita tahu dah, dia punya pahala dia besar. Ya. Ada malaikat berkata kepada Allah, kami di antaranya dia sedang mengaji lah. Kami hadir majlis itu, dia orang sedang mengaji. Tapi ada seorang duduk tidur di belakang. Macam mana nak kira pahala? Tuhan kita bagi pahala yang sama. Tidak. Sebab dia meraihkan majlis. Majlis ilmu itu dia raih. Itulah. Hadir majlis ilmu ni tuan-tuan, confirm. Tuan-tuan tidak ada azab kubur. Itu kita nak cari itu. Yang tu kata tadi doa. Ya amal khaifin, salimna mimman khaf. Kalau tuan-tuan mati malam ni, ni balik tak pergi buat kerja lain lah. Balik hari ni mati ya. Taman syurga duduk tunggu lah. Buka masuk-masuk kubur, taman syurga. Nampak tak? Taman syurga duduk tunggu je. Kita tengok orang alim. Ya. Di hati yang macam mana? Bukan nak mandi sangat, dia alim. Ya. Alim. Ya. Itu di antaranya. Kerana dia kena ni ganjaran yang besar. Kita terpilih di antara hamba Allah. Bukan kata sang kubur. Terpuih masuk taman syurga. Orang yang rajin mengaji, baik ruh kita laksanakan amalan kita dengan maka sebab itu pentingnya istighfar. Rasulullah ada sebut satu hadis ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum inna da'akum dhunub wa dawa'ukum al-istighfar, Nabi kata ya. Ini dikhabar oleh Anas bin Malik, riwayat pada Anas bin Malik, dia kata ana adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Apakah aku nak beritahu pada kamu, nak tunjuk pada kamu tentang penyakit kamu dan ubat kamu. Nampak? Penyakit dan ubat. Penyakit macam-macam penyakit sombong penyakit, riak penyakit, dia asal dengki lagi besar penyakit. Ya. Maknanya kita kuasai sifat-sifat yang buruk. Bila kita ada sifat-sifat buruk, maknanya kita berpenyakit lah. Ya. Orang yang mendengki kepada orang tu berpenyakit. Orang yang sombong, penyakit. Ya. Orang yang malas, berpenyakit. Orang yang kedekut, berpenyakit. Ya. Jadi kita nak padam penyakit dia, siapa yang penyakit ni? Itu kata Rasulullah, nak kamu aku tunjuk kepada kamu tentang penyakit. Penyakit itu adalah, kata Nabi, ialah dosa. Penyakit tu, aku nak beritahu kata sebab apa penyakit? Dosa. Itu saya pernah sebut dalam kitab Bahrul Mazi juzuk 14. Ya, seorang tabi'in, umur dia 160 tahun, tak pernah sakit. Orang jumpa, kata tuan tak sakit lah. Dia tak kata dia bagus. Dia kata aku dengar Rasulullah kata. Itu dia, nampak ya. Bahawasanya dosa-dosa itulah menyebabkan kamu sakit. Nampak penyakit ya. Bukan kata penyakit fizikal saja. Yang paling teruk penyakit spiritual dalam itu yang paling berat lagi. Penyakit luarnya ada doktor kan. Memang nak kena rosak pasal kita kena mati. Kena sakit pasal bahan badan kita nak rosak. Bila nak rosak baru kita mati. Ya, kalau tak rosak macam mana nak mati? Ya. Itu kita kena faham dulu. Jadi maknanya kata apabila kita berbuat dosa, kita terlibat dengan dosa, kita termakan sendiri oleh dosa kita tadi ini, maka jadi penyakit. Datanglah macam-macam penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin, datanglah. Jadi ubat dia apa Nabi kata? Kata Rasulullah, ya, wa dawa'akumul istighfar. Ubatnya adalah kamu beristighfar kepada Allah. Itu yang saya galakkan sangat tuan-tuan ya. Kita buat istighfar package istighfar tu ya. Kita buat fakak sepanjang hayat kita ni kita buat ya. Untuk mata 1000, untuk telinga 1000, untuk mulut 1000, untuk tangan kaki 1000, untuk kemaluan 1000, untuk perut 1000, untuk hati 5000. Total 11,000. Nah, bagi selesai package tu. Sekali kita ambil package tu, package istighfar. Ya. Bukan susah. Astaghfar bukan nak kena baca berhabis. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hanya beberapa minit 1000. Habis untuk mata. Niat, Allahumma ya Allah, ampunkan segala dosa telinga aku ini ya Allah. Maka disuruh itu aku beristighfar kepadamu ya Allah. Astaghfiruk. Nah, terus kita kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi baca astagfirullah. Lepas semayang, Nabi bagi salam astagfirullah.
Nabi tak kata panjang-panjang. Tapi orang kata kita tak panjang-panjang. Nabi buat pendek tu untuk mudahkan umat. Kalau Nabi panjang susah kita. Kita nak ikut yang panjang. Nabi bagi yang pendek, kita sendiri panjang. Syekh Imam Nawawi dalam syarah Muslim kata, ya, bahwasanya zikir Rasulullah walaupun pendek, kita kena panjang. Rasulullah begitu yang ringan. Ya. Makan Rasulullah bismillah. Bukan panjang habis macam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana. Nabi bismillah saja. Pasal dia tahu umat dia punya kokoh kadang-kadang baca sebelah, tak bunyi bismillah. Sebelah. Dia. Nampak? Cepat kan? Lojok. Nampak ya? Kalau Nabi Bismillahirrahmanirrahim, berat. Kena baca lagu tu penuh, macam dia baca penuh. Ya, Nabi baca pendek tu untuk memudahkan umat, memudahkan dia. Nampak? Paling-paling kokoh sangat, lapang sangat, tak boleh tahan kan? Ya. Bismillah. Ada sunnah, cukup. Kita lah tak boleh. Kokoh sangat, sebelah. Nampak? Tu iman aku sebelah. Tak penuh. Itu di antara yang kita faham lah ya. Jadi maknanya dosa-dosa yang menjadi kita daripada kita ni adalah menyebabkan dia lah membawa kita penyakit. Berbagai-bagai penyakit di bawah kita tu kerana dosa. Maka tu ubat dia istighfar. Perbanyak istighfar. Buat macam tu lah, insya-Allah kita faham, kita kena faham insya-Allah. Sambung ya. Baik. Sekali lagi ya. Kita musnif, kita baca pokok tadi. Maka apabila kamu berpuasa, katanya yang muka surat 256, bahawa beliau telah berkata kepada perkara ini telah sampai kepada kami kepada Ma'ruf Al-Kharqi radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata memberi pesanan, apabila kamu berpuasa maka hendaklah kamu titik pandang sambil bertanya, makanan apakah yang akan kamu berbuka, dan di sisi siapakah kamu akan berbuka, dan makanan siapakah yang kamu akan makan. Ini kita kena tanya diri kita dulu. Bukan tiap hari kita tanya. Bila kita masuk Ramadan, ataupun kita masuk nak puasa, besok kita nak puasa sunat ni. Besok Isnin kan ya? Isnin ada puasa sunat besok. Puasa sunat Isnin kan? Buatlah puasa sunat besok ni. Buat Jadi kita baca lah. Kita kena baca diri kita dulu. Aku nak kena besok ni, aku dah puasa, nak buka dengan apa? Baca hari ni, jangan baca besok. Kalau baca besok makruh. Hari puasa kalau kita baca makruh tau. Hari ni kita puasa, hari ni kita dah rancang nak makan apa. Hari ni buka puasa dengan sate, nak puasa dengan ayam putih macam mana tu kata lah. Kata bila apa-apa lah nah. Bila kita ada rancang macam tu, makruh. Puasa kita tu dah makruh. Ini peringatnya Ramadan hari ni tuan-tuan. Hari yang kita puasa tu jangan ada rancang. Nak rancang kemarin. Nak besok nak puasa kemarin boleh. Nampak tak? Macam hari ni kita nak puasa, besok kita puasa, malam ni boleh lah rancang. Besok aku nak puasa, nak makan sahur apa, kita makan. Kemudian berbuka dengan apa? Tak makruh, tak makruh. Sebab kita belum puasa lagi. Ya, itu hukum dia kena faham ni ya. Hukum fiqah lah tu. Ya. Kalau kita masuk dah puasa baru duk cakap makruh lah. Ya. Tapi duk puasa cakap malam ni makan apa, nak makan apa, dua reka makan apa lah jadilah puasa kita makruh, tidak berpahala, kosong ya. Itu nak jaga orang tu, dia tidak beri kesan yang baik pada kita. Jadi ini kata Ma'ruf Al-Kharqi ini kita nak apply dia bilang ni, kita faham lah ya. Hendaklah kamu titik pandang saya bertanya, makanan apa yang akan kamu buka, di sisi siapakah kamu akan berbuka, makanan siapakah yang kamu akan makan. Itu dia, nampak yang paling penting sebab dia akan bentuk pribadi kita sendiri. Maka berapa ramai orang yang makan hanya dengan sekali makan saja menyebabkan hatinya terbalik, berubah daripada keadaan asal yang baik. Ya. Dalam mazhab Maliki, anjing ini dimasuk dalam najis mutawassitah, najis pertengahan. Mazhab Maliki sampai sekarang tak ada perubahan. Mazhab Maliki, anjing masuk dalam najis pertengahan, macam najis kita lah. Macam kita lah, najis kita lah. Basuh dengan air biasa tu dah. Dia tak ada sertu dengan tanah, tak ada. Ya, sertu bukan samak lah. Jangan baca samak tak betul. Kita ada kata samak dengan tanah kan. Tak betul ya. Samak tu cuci kulit. Kita nak cuci kulit kan. Kulit kita nak guna kulit, kita cuci kulit, itu panggil samak. Ya, bahasa yang betul bahasa Melayu sertu. Ya. Bila kena najis mughaladhah, disertu sekali dengan tanah, 6 kali dengan air bertolak. Itu sertu dia panggil.
Bukan sama yang guna bahasa sama tak betul kalau kita sama ni cuci kulit, lomok dengan tek burung merpati, biar habis 1 minggu, habis dia kering, kita kikis pula, basuh lagi sekali. Betul lah. Kemudian kita bubuh lagi sekali, kita bubuh pula dengan tawar. Kemudian jemur lagi, biar dia kering sampai 2 minggu. Kemudian baru kita buka kulit, kita kikis habis. Bersih, dia pakai untuk kegunaan kita. Itu antara contoh dia panggil sama. Itu sama, proses sama dia bagi. Kalau kita kena najis berat, kita basuh sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Tanah yang macam bubur, buat jalan bubur, kita sapu. Bukan ambil rumah tanah dah. Tanah tu buat lagu bubur. Nampak tak? Kita rumah di tempat yang kita kena, tak payah bonyok. Kita letak tempat tu saja. Tanah tu dia punya satu kekuatan. Yang kekuatan tu yang boleh mematikan kuman-kuman khusus yang ada pada najis mughalladhah. Ini contoh Imam Malik berfaham kata haji itu adalah najis bertengah. Anak murid dia buat apa? Anak murid dia ambil pinggan tu ada bekas makan, dia pergi letak, suruh anjing jilat. Anjing tu jilat dengan ada bekas makan. Lepas anjing tu jilat pinggan tu, dia ambil pinggan tu, dia basuh dengan air sejuk biasa, tak pakai tanah. Dia ambil nasi, dia makan roti dia pakai guna pinggan. Nampak? Lupa habis Al-Quran. Dia hafalan dia lupa. Nampak? Kemudian hati dia ketai. Masuk waktu semayang, dia rasa berat nak semayang. Dia pergi mengadu balik ke Imam Malik. Dia kata, Tok Syekh kata, najis tengah saya cuba tengok lah. Anjing itu berat. Tu makanya ini juga dipakai oleh Imam Syafi'i dan kaum qadim. Kalau kita buka kitab Iqna, kitab fiqh yang banyak dibaca di pondok-pondok, dalam tu ada masuk kaum qadim Imam Syafi'i. Dia kata anjing najis pertengahan. Kalau baca kitab Iqna, fiqh tu, dia kata anjing najis pertengahan. Dia ikut turun dia, Imam Malik. Bila dia sampai ke Mesir, dia balik ke Mesir, dia tengok lampu gelagat anjing, gelagat kaki anjing ni, dan tukar anjing jadi najis berat. Imam Syafi'i dia ada dua kaul qadim kata anjing itu ringan, kaul jadid kata anjing itu berat. Jadi kita pakai kaul jadid sekarang, kita tak pakai kaul qadim itu antara fiqh lah. Jadi makanya yang kita tunjuk tadi, anak murid Imam Malik tadi, dia nak test tengok betul ke kata anjing ini ringan. Dia bekas pinggan yang dia makan tu ada sikit-sikit bekas makanan, dia pergi tinggal bagi anjing itu jilat. Anjing jilat. Habisnya dia ambil pinggan tu, dia basuh biasa dengan air biasa. Sepatutnya dengan tanah dia pakai air biasa. Dia guna pinggan tu makan. Dia makan roti apa, dia makan pinggan dan berubah berubah dia punya sikapnya. Antaranya ayat Quran yang dia baca tu dia hafal, lupa ayat-ayat. Nampak kan tu. Kita pun punya tu dia makan kadang-kadang habis sembahyang Isya, nak buat ada jemaah panggil Ustaz, minta buat doa selamat di rumah sikit. Dia pergi, rumahnya dia kena ikut. Sebab dia buat kenduri, betul dia kena ikut. Panggil kita makan. Kita pun makan. Sebab besok pagi tu imam baca Quran, lupa. Nampak? Wasyamsi wa duhaha. Sangkut tengah-tengah. Tu dia. Apa pasal aku sangkut ni? Surah lazim ni, Tanya balik, rupanya semalam dia makan kenduri, orang nampak pula. Orang yang buat kenduri tu, dia kena ekor. Nampak lah. Dia ekor tu, dia buat kenduri. Itu dia, nampak. Itu kesan tu. Tahu tak? Kalau kita curiga, kalau kita pergi kenduri, orang kita tak kenal. Kita tak kenal kan. Kalau kita curiga, habis makan, cepat-cepat pergi jorok-jorok dia. Jorok-jorok dia. Ini Abu Bakar As-Siddiq buat. Lepas makan, cepat-cepat dia pergi duduk. Kita kena jaga. Orang tu panggil kita makan. Panggil makan, satu jamuan yang kita kena terima. Orang panggil makan ni, kita kena persudikan lah. Panggil makan. Bukan suruh kita bergaduh. Dia panggil nak makan. Kita kena raikan juga. Itu hukumnya kita kena faham juga. Jadi makanya, kita kena ambil satu langkahan. Kalau kita curiga kepada tuan rumah, orang buat kenduri, kita tak kenal kita curiga dia punya latar belakang dia, mungkin tak elok,
Lepas makan cepat dia duduk. Jangan sampai dia turun ke bawah. Dia turun perut kedua tak ada lepas. Dia perut pertama duduk angin lagi boleh keluar. Perut kita 3 lapis. Lapis atas ni angin, gastritis atas. Kemudian kedua ni makanan, di bawah sekali angin. Di bawah sekali ayam, atas angin. Angin, makanan, ayam. Sebab tu dia dah makan, jangan minum ayam. Tunggu saat dulu. Tunggu saat ni, tengok 15 minit, terus minum ayam. Nampak? Sebab ayam duduk di bawah. Dia duduk bawah makanan. Makanan tu nak dihazamkan dulu ya. Proses makanan tu nak dihazamkan, asid ni keluar ya, untuk proses makanan tu. Kemudian tu baru kita minum ayam. Apa-apa. Ni kita minum ayam, dia cuci habis. Nampak? Tu Rasulullah lepas makan, dan juga menyebabkan orang tu akan kena penyakit lupa. Orang yang lepas makan minum ayam cepat kena penyakit lupa. Payah nak ingat, payah nak hafal. Nampak? Susah. Kalau dah hafal pula mudah hilang. Tidak minum ayam ni. Pertama dia kata nak tidur jangan minum ayam. Kalau nak minum ayam kita kena minum 1 jam sebelum tidur. Kedua, apabila kita lepas daripada makan, jangan cepat-cepat kita minum ayam. Nampak? Yang ketiga, bila kita bangun daripada tidur. Ada orang kata bangun pun nak tidur makin minum ayam tak? Tangguh dulu, jangan minum lagi. Sebab buah pinggang kita panas. Buah pinggang kita panas bila kita tidur panas. Macam orang corak ayam di atas api. Menyebabkan buah pinggang kita boleh rosak. Itu Nabi ajar. Ya, ini sunnah ghairu syar'iyyah, sunnah yang tidak syariat. Sebagai manusia Nabi ajar kita lah. Itu fahamnya. Sunnah ghairu syar'iyyah, sunnah yang tidak syariat. Tapi itu yang Nabi buat, kita ikut lepas yang terbaik. Faham? Ya, sikit lagi kita tengok mana kita nak ni. Maka berapa ramai orang makan hanya tadi kita sebut tadi, sekali makan menyebabkan terhalang daripada berdiri beribadat pada waktu malam. Nampak? Berapa banyak berlaku hanya dengan sekali makan saja menyebabkan seseorang terhalang daripada berdiri beribadat pada waktu malam. Letak kepala dia nak terus tak bangun. Lu makan tak sedap, makan tak elok. Makan benda tak elok. Bila kita tidur tu payah nak bangun. Nampak? Kita doa apa mesti makan. Bukan pasal makan malam tu. Kesan makanan tu. Mungkin ada yang tak, ada yang dibuat syubhan ya. Ada masuk syubhan yang belum pasti halal dan haram ini syubhan. Itu yang paling kita takut. Kalau sah kata al-halal bayin wal haram bayin. Haram pun terang, yang halal pun terang, tak pada kita tahu dah. Ini kita tak tahu, tak nampak. Tak nampak. Hasil mahsul yang dia guna untuk buat kenduri itu. Diklaim Elon, dia tak kerja, diklaim Elon. Elon tu betul. Tak maaf orang dah kerja kan. Saya pun dalam jabatan kerajaan dulu kan 38 tahun. Tahu sangat-sangat kemudian Presiden Union, Home Union 23 tahun. Tahu sangat lah. Dia cerita kalut-kalut ni, hawa-hawa ni. Dia kerja overtime, dia tak buat overtime tapi dia clean. Orang lain belum buat. Nampak? Aku bagi kan 10%. Duit tu dia beli makan, kita makan. Anak-anak bini makan. Nampak tak? Duit tu juga mungkin dia buat kenduri apa. Kita makan ada syubhan dalam. Itu dia kata makanan syubhan. Dia boleh merubah, boleh membentuk pribadi kita daripada yang baik jadi tak baik. Itu paling penting sekali. Sebab itu Nabi kata antaranya makanan pekan. Makanan pekan hampir kepada najis sendiri. Makanan pekan kita makan di luar. Itu kena jaga tadi ni. Jadi kita tengok keadaan yang boleh dibuat oleh Muslim. Dia pada waktu malam berapa banyak pula sebabkan sekali pandang dan telah menghalang seorang daripada membaca satu surah Al-Quran. Pada waktu malam dan berapa banyak pula tersebab sekali pandang saja telah menghalang seorang daripada membaca satu surah Al-Quran. Mata kita tengok benda-benda yang haram. Mata tu tak suka tengok Al-Quran. Bila nak baca Quran dia malah tengok Allah segan baca Quran. Segan ni pasal apa? Mata tu telah melihat benda-benda yang haram. Itu kena jaga, ada sebab sesungguhnya dia lawan balik kata Sayyid Abdullah Al-Ba'alawi Al-Haddad. Dia kata apa? Nak lawan balik kita kena paksa dia kita baca Quran. Bila kita baca Quran, mata kita pun akan bersih daripada yang haram dan akan benci daripada yang haram. Nampak? Automatik juga lah ya. Baik. Jadi maka juga akan sebut tadi lah. Sungguhnya seorang hamba Allah itu hanya makan sekali menyebabkan dia tersekat daripada melaksanakan ibadat selama setahun. Menyebabkan efek setahun dia tak buat ibadat.
Dia tak akan buat jenis ibadat sunat biasanya. Maka wajib atas anda wahai lelaki. Dia tak kata perempuan sebab kita tak boleh makan. Kita tanggung makan nafkah anak bini kita Lepas tu dia tekan lagi ya. Wajib atas anda wahai lelaki mendidik pandang dengan teliti nak berjaga-jaga dan makanan anda sekiranya anda punya perhatian berat dalam hati anda dan anda punya hemah yang tinggi dalam beribadat kepada Tuhan anda. Inilah asal ketelitian dan kewaspadaan dalam soal makanan sehingga adalah makanan yang diperoleh daripada pihak yang halal. Kita baca lah doa Nabi, saya suka menyebut pengat doa Nabi. Rasulullah ajak kita, Al-Imam Syafi'i jadikan hadis tu sebagai amalan afdal kita baca 5 kali lepas sembahyang Jumaat. Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'ala lima yurid, Ya Rahim, Ya Wadud, Aghnini bihalal min haramik wa bi ta'atika maqsiyat fadla man siwa. Tambah Abdul Wahab Sya'rani tambah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Burhan, Ya Sultan, Ya Bani As-Samawati wal Ardi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. 5 kali baca lepas sembahyang Jumaat, insya-Allah Allah akan pimpin kita kepada yang halal. Dia akan pimpin kita yang baik. Dia jadi scanner. Bila kita jumpa makanan-makanan yang tak proses, dia akan ada satu kebencian. Nampak tak? Dengan sendiri kita terasa benci nak makan. Tak apa. Aku rasa lan. Ada yang akan menyebabkan jadi lan. Lan ni tak boleh telan. Itu kita boleh lan. Dia ambil syokor lan ni. Mana tak boleh telan. Jadi kita baca lah amalan ni, zikir ni, baca lah. Kata Imam Syafi'i, kalau boleh tiap-tiap lepas sembahyang. Nampak tak? Tapi dia betul pula, hari Jumaat kita buat. Hari Jumaat. Sebab Tuhan perintah ni. Wa idza qudiyat sarfan tatu fil ardi wa abtagu min fadlillah. Apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, bertibaran kamu di muka bumi, maka tu nak kena jaga. 5 kali kita baca zikir ini lepas sembahyang Jumaat. Kita nak doa balik bacalah, insya-Allah dia akan bimbing kita. Tuhan Allah Taala akan bimbing kita, pimpin kita kepada yang halal dan terpelihara daripada yang syubhat, dan kita akan sentiasa terjaga dan pada perkara yang tidak baik pula dengan sendirinya kita akan jadi benci. Ya, insya-Allah dekat itulah kita akan lebih faham insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi shamsika abadan abadan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.